Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini keputusan paling teruk dan buruk sekali diterima oleh Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin, Hamzah Zainuddin, Hadiawang, dan terutamanya Mahathir. Mahathir sangka kerajaan ini tidak akan dapat bertahan. Perikatan Nasional juga selalu kata kerajaan ini tidak akan dapat bertahan. Paling lama pun 2-3 bulan kata mereka. Tapi sekarang sudah hampir 3 tahun setengah. Dan paling hebat sekali diramalkan bahwa kerajaan Madani akan ada peluang jadi kerajaan semula pada PRU 16. Dan orang yang menyatakan ini bukanlah orang biasa-biasa. Orang ini sukar untuk kita tolak kenyataannya karena beliau bukan orang yang suka tukang cucuk, tukang kipas Anwar Ibrahim, Hasan Abdul Karim, nama yang pasti Anda kenal. Walaupun beliau adalah veteran dalam PKR, tapi beliau tidak pernah mengipas Anwar Ibrahim. Mana yang salah dia sebut secara terang-terangan. Sama ada di parlimen maupun di luar parlimen. Dia tidak pernah mengipas Anwar Ibrahim. Tapi kali ini, dia secara jujur menyatakan bahwa formula bijak RON 95 Madani ada peluang jadi kerajaan semula pada PRU 16, kata ahli Parlimen Pasir Gudang Hasan Abdul Karim yang menyifatkan keputusan kerajaan untuk mengekalkan subsidi petrol RON 95 kepada semua warga negara sebagai satu formula ekonomi yang bijak dan memberi manfaat menyeluruh kepada rakyat. Menurutnya, walaupun rakyat tidak begitu memahami falsafah Madani yang sering diangkat kerajaan, namun pengumuman mengenai dasar subsidi itu tetap mendapat sambutan positif kerana ia menyentuh terus kehidupan harian rakyat. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya kongsikan kepada Anda semua, ini ialah terapi imun Transovictor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada penyakit. Penyakit berakar di dalam tubuh badan kita dan bersarang berkembang di dalam tubuh badan kita. Tetapi berita baiknya, terapi imun ini mendidik, menguatkan, membijakkan imun badan dan menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita itulah yang akan menghapuskan semua akar penyakit yang sudah bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Imun badan kita menyembuhkan kita daripada semua jenis penyakit. Produk ini lulus KKM, halal, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini. Kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk mendapatkan kesehatan, mungkin ini jawapan yang Anda cari. Saudara, hubungi nomor telepon saya melalui WhatsApp sekarang. Menurut beliau, walaupun rakyat biasa tidak begitu memahami falsafah Madani yang sering diangkat kerajaan, namun pengumuman mengenai dasar subsidi itu tetap mendapat sambutan positif kerana ia menyentuh terus kehidupan rakyat. Rakyat miskin dan kaya menyokong pengumuman kerajaan Madani bahawa subsidi petrol RON 95 untuk semua warga negara. Dasar seperti ini popular kepada rakyat tanpa mengira kelas dan ras. Bukanlah satu kesalahan bagi kerajaan melaksanakan dasar yang popular, katanya. Pilihan raya negeri dan pilihan raya umum tidak lama lagi akan tiba, katanya. Menurut ahli Parlimen PKR yang lantang itu, langkah tersebut membolehkan kerajaan menjimatkan antara 2,5 bilion hingga 4 bilion setahun selain memberi ruang kepada rakyat berpendapatan rendah dan sederhana menikmati lebihan pendapatan boleh guna. Katanya lagi, bukan sahaja golongan B40 dan M40 yang gembira dengan pengumuman itu, malah kumpulan berpendapatan tinggi T20 juga tidak membantah kerana subsidi itu bersifat menyeluruh. Kerajaan dapat berjimat, rakyat juga dapat berjimat, sedikit sebanyak pendapatan boleh belanja rakyat bertambah, katanya lagi.
Sejak beberapa tahun lalu, kerajaan pernah menimbang pendekatan subsidi bersasar dengan tujuan mengurangkan ketirisan kepada golongan berpendapatan tinggi. Namun, rancangan itu beberapa kali ditangguh kerana dibimbangi menjejaskan kos sara hidup rakyat B40 dan M40 yang sedang berdepan tekanan inflasi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Masih ingatkah Anda bahwa baru-baru ini ada krisis dalaman dalam Parti Bersatu? Dalam Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu berlaku kekecohan yang kononnya tersebar ialah ada surat akuan bersumpah diedarkan untuk kononnya mahu menjatuhkan Muhyiddin Yassin. Apabila disiasat, ada yang menyatakan bahwa ada beberapa pihak yang sedang bergerak untuk menjalankan tujuan itu. Muhyiddin sendiri pun mengaku melalui ucapan beliau bahwa ada konspirasi, ada rancangan juga untuk mahu cuba-cuba untuk melemahkan kuasanya. Di hari ini, akhirnya kita tahu siapa dalang semua itu. Betulkah ini dalangnya? Wan Saiful dipanggil Lembaga Disiplin Bersatu isu akuan berkanun. Aik, sebenarnya saya terkejut juga. Nama Wan Saiful ini dipetik. Kenapa pula tiba-tiba Wan Saiful dipanggil Lembaga Disiplin Bersatu berkait isu akuan berkanun? Dan yang saya tahu, akuan berkanun yang tersebar itu coba untuk mahu jatuhkan kepimpinan Muhyiddin Yassin. Yang saya hairan, bukankah Wan Saiful ini adalah orang yang rapat dengan Muhyiddin? Ataukah dia ialah cai kepada Hamzah Zainuddin? Yang ini betul-betul lah, memang tepatlah saya tidak ikut politik. Sebab saya pun tak tahu macam mana itu politik. Beginikah politik? Tikam belakang. Anggota Majelis Tertinggi Bersatu Wan Saiful Wanjan hari ini mengesahkan terdapat usaha untuk mengumpul akuan bersumpah daripada ketua-tua bahagian parti yang dikatakan mahu mendesak perubahan kepimpinan menjelang Mesyuarat Agung Tahunan Bersatu pada 9 September. Bagaimanapun, dia mendakwa naratif itu diputar belik oleh pihak tertentu untuk mencemarkan niat sebenar di sebaliknya. Bahagian tentang pengumpulan SD adalah benar, tetapi saya percaya pihak tertentu telah memutar belitkan cerita tentang niat sebenar dan apa yang ingin dicapai, katanya. Biar saya berjumpa dengan lembaga disiplin parti dan jelaskan kepada mereka terdahulu sebelum mengulas lanjut. Mengumpul SD itu betul, yang itu saya rasa biar saya pergi lembaga disiplin dulu. Lepas itu baru saya boleh komen lanjut, biar lembaga disiplin dengar dulu, katanya. Malaysia kini menghubungi anggota Parlimen Tasik Gelugur itu pagi tadi untuk mengesahkan kesahihan mesej WhatsApp yang tular yang mendakwa dia dipanggil untuk hadir di hadapan Badan Disiplin Bersatu hari ini. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsikan kepada Anda semua ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Apabila imun badan kita jadi kuat, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Lalu dengan imun badan yang kuat, kita dapat melawan semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda pada hari ini. Wan Saiful mengesahkan dia dijadwalkan hadir di hadapan lembaga itu pada tengah hari ini. Bukan seperti yang dimanipulasi setengah pihak, dan ini akan diperjelaskan kepada lembaga disiplin. Saya akan jelaskan kepada lembaga disiplin, katanya. Saya rasa lembaga disiplin ini ada. Saya pun tidak tahu siapa ahli lembaga disiplin. Harap di kalangan mereka buat pertimbangan rasional, katanya. Awal bulan ini, Malaysia kini melaporkan
tentang cubaan beberapa pemimpin parti untuk menekan Muhyiddin supaya menyerahkan Teraju Bersatu kepada Hamzah yang merupakan ketua pembangkang. Dalam perkembangan terkini, Wan Saiful memberitahu Malaysia Kini bahawa sesi pada hari ini ditangguhkan. Perebutan kuasa itu nampaknya mendapat sokongan selepas kira-kira 120 ketua bahagian bersatu yang dikatakan menandatangani ST menyokong Hamzah. Kekecauan berlaku semasa ucapan dasar Muhyiddin di Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu apabila dia mendakwa terdapat komplot untuk mengumpul tanda tangan untuk menjatuhkannya. Bagaimanapun, Perhimpunan Agung Tahunan Parti itu kemudiannya berakhir dengan kedudukan Muhyiddin terjamin apabila perwakilan sebulat suara meluluskan resolusi untuk menamakannya sebagai calon pilihan bersatu untuk Perdana Menteri yang mana Parti PAS betul-betul tidak senang dan tidak suka. Pepel tetel kata, kejatuhan bersatu disebabkan kepura-puraan. Memang dah tak suka Presiden tolak jelah, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.